Kenapa peperangan ini dinamakan sebagai peperangan Ahzab? Kerana berkumpulnya tentera-tentera musuh. Kerana pada ketika itu musuh-musuh ni berkumpul, iaitu kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini bersatu, membentuk satu tentera yang sangat besar, yang sangat ramai untuk menyerang kota Madinah pada ketika itu. Itulah disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menamakan peperangan ini sebagai peperangan Ahzab. Dan kenapa dinamakan Khandaq juga? Kerana dinamakan Khandaq bermaksud sebagai parit. Kerana Nabi SAW bersama para sahabat menggali parit yang sangat luas, yang sangat lebar dan sangat dalam. Dan peperangan Khandaq ini ataupun Ahzab ini berlaku pada tahun 5 Hijrah, berlaku pada bulan Syawal. Dan peperangan Ahzab ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Quran, bahkan dijadikan satu surah, iaitu surah Al-Ahzab. Jadi macam mana peperangan ini boleh berlaku? Jadi suatu hari Bani Nadir, iaitu kaum-kaum Yahudi, bila mereka ni ada satu perjanjian dengan Nabi SAW untuk menjaga satu sama lain, diringkaskan cerita bila Nabi SAW pergi ke tempat kediaman Bani Nadir untuk menziarahi. Jadi ketika itu mereka khianat perjanjian dengan Nabi SAW dan mereka nak membunuh Nabi dengan menolak satu batu yang besar ke atas Nabi SAW. Segera diberitahu oleh malaikat Jibril akan perbuatan Bani Nadir tersebut. Lalu bila Nabi dapat tahu, maka Nabi SAW menghalau kesemua Bani Nadir daripada tempat tersebut. Maka Bani Nadir ini berpindah ke satu kawasan yang bernama Khaybar. Bani Nadir Yahudi ni dihalau, maka biasalah mereka ni ada sifat dendam. Mereka tak puas hati dengan Nabi. Jadi mereka ni, iaitu ketua-ketua Bani Nadir, keluar daripada kota Khaybar untuk pergi ke Mekah dan Rotofan untuk berjumpa dengan Quraisy dan Rotofan untuk mengajak mereka bersama-sama untuk melawan Nabi SAW dan menyerang kota Madinah pada ketika itu. Quraisy di Mekah setuju nak membantu Bani Nadir untuk melawan Madinah. Jadi Quraisy menghantar seramai 4,000 orang tentera untuk melawan Nabi SAW dan Rotofan menghantar seramai 6,000 orang tentera dan jumlahnya adalah 10,000. 10,000 orang tentera musuh akan menyerang Madinah pada ketika itu, dan jumlah itu lebih ramai daripada keseluruhan penduduk Madinah pada ketika itu, termasuklah kanak-kanak, wanita dan sebagainya. Jadi Nabi SAW memanggil sahabat-sahabat yang besar ataupun sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi SAW untuk berbincang, dan di antaranya Nabi mengajak juga Salman Al-Farisi untuk masuk dalam mesyuarat tersebut. Jadi kita ringkaskan cerita, bila berkumpul semua sahabat termasuk Salman Al-Farisi, maka Nabi SAW menanya cadangan daripada setiap orang sahabat, dan akhirnya Nabi tanya juga kepada Salman Al-Farisi. Jadi bila Salman Al-Farisi ni memberi pandangan, memberi cadangan, ketika mana kami berada di Parsi dulu, kalau berlaku peperangan yang musuhnya lagi ramai daripada kami, maka kami ni akan menggali parit yang sangat luas, yang sangat dalam. Maka Nabi SAW istikharah dan Nabi menerima cadangan daripada Salman Al-Farisi. Maka bermulalah proses untuk menggali parit. Seramai 3,000 orang tentera Islam Nabi kerahkan. Selama 6 hari mereka menggali parit. Kata ugamawan, parit itu digali panjangnya sebanyak 5,000 hasta, dalamnya 10 hasta dan lebarnya 10 hasta. Kalau kita kira 2 hasta bersamaan dengan 1 meter, jadi 5,000 hasta panjangnya akan bersamaan dengan 2,500 meter, bersamaan 2.5 kilo. Jadi bila selesai 6 hari menggali parit apa semua tu, jadi tentera-tentera musuh ni sampai. Jadi bila sahaja mereka ni sampai, maka mereka terkejut kerana strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah strategi yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab sekalipun. Maka kota Madinah pada ketika itu dikepung. Maka bila dikepung, maka makanan tak boleh nak masuk ke Madinah selama sebulan, dan selama sebulan itulah makanan mereka habis. Dan di situlah berlaku bermacam-macam mukjizat Nabi SAW. Di antaranya adalah kisah berkaitan dengan kurma dan kisah berkaitan dengan daging yang tidak habis daripada Nabi SAW.